Okay, Assalamualaikum semua. Jom kita start. Boleh buka kamera semua students. Terima kasih. Oh, students, buka kamera please. Baru 2 orang buka ni Lagi-lagi buka kamera cepat, kita nak start dah. Lepas tu siapkan kalkulator, kertas ataupun buku nota dengan pen dan pensel dekat tepi masing-masing. Nanti kita nak buat kira-kira. Hari ni kelas maths ni. Okay, sementara masing-masing buka kamera, tapi please buka kamera So, kita start kelas hari ni. Assalamualaikum and good morning lah kan. Selamat pagi semua. Dekat saya punya Google Classroom, saya dah share link untuk Webex ni. Lepas tu, nombor 2, saya share link untuk Google Jamboard. Sebab kita nak buat maths. So, nanti saya mungkin akan minta you all tulis jawapan dekat situ. Ataupun ni lah, kita buat calculation dekat situ. Lepas tu last kali adalah link untuk Google Form kan. Okay, Google Form Google Form untuk kehadiran hari ni. Alright. Okay, sementara nak minta semua student buka dulu you all punya kamera. Okay, saya nak sharekan sekejap you all punya saya nak sharekan sekejap link untuk QR code. Yang kehadiran Google Form pun awak kena isi, tapi isi lagi 10 atau 15 minit sebelum habis kelas. Okay, sebab nak tengok pemahaman awak for today class. Dan yang ini adalah untuk UMT punya record. Okay. Okay, saya akan sharekan for 2 minutes. Share. Okay, boleh klik semua? Okay. Alright, 18 orang. Okay, tak apa. Boleh teruskan untuk ni. Okay, sekarang saya nak share video. Video pula dah. Kenapa saya nak kena share ni? Share content. Okay. So, kita dah habiskan untuk matrik 1. So, hopefully today kita boleh habiskan untuk
matrik yang next punya. Right? So hari ni topik dia kita akan tengok multiplicative inverse of a matrix. And kita akan solving linear equations using, ada dua cara untuk solve the linear equations. The first one is inverse of a matrix. Alright. And the second one is Cramer's rule. Okay, so learning outcome dia, alright. Okay, kalau you tengok at the end of this lecture, students should be able to apply the inverse matrix problem and solving mathematical problems using rules above. Okay. Right. So now matrix inversion, okay, ataupun inverse matrix lah. Right. Kita ingat kan minggu lepas kita belajar apa dia? Kalau sudah ingat lah, kita habis kelas hari Khamis kan, lama sangat daripada hari Khamis sampai ke hari Rabu, which is seminggu. Mungkin dah ramai yang lupa. Kita tengok apa minggu lepas? Determinant. Satu kan? Determinant lah. Ni kan nak cari ni. Okay. Cofactor. Dan juga apa ni? M stands for apa? M, student? Siapa ingat? Saya mula tak ingat dah perkataan huruf M tu. Minor of a matrix. Okay. So now n times n, matrix A is called invertible or non-singular if there exists an n times n matrix B such that A times B sama dengan B times A equals to matrix identity. Okay, I ni matrix identity. Okay, matrix identity tu apa student? Matrix identity jangan lupa, ya, 1, 0, 0, 1. Okay, jangan lupa student, matrix identity ialah 1, 0, 0, 1 ataupun 1, 0, ataupun 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1. Ni matrix identity. Okay, bila yang ni meet dia punya tu, maknanya dia adalah invertible. Dia boleh di-inversekan matrix tu. Alright. B is called an inverse of A, otherwise A is called singular or non-invertible. Alright. So as a theorem dia, the inverse of a matrix, if it exists, is unique. Okay. If A and B are both invertible, alright, iaitu non-singular matrix, n times n matrices, then AB is invertible, that AB inverse is equals to B inverse kali dengan A inverse. Alright, maksudnya A times B, lepas tu kita inversekan dia sama dengan B inverse kali dengan A inverse. So, if A is an invertible matrix, then A inverse is also invertible, and that A inverse, kita inverse balik, dia akan dapat matrix A. Okay, sebab itu semua, tak semestinya semua matrix is invertible. Invertible. Okay, tak semua matrix boleh inverse. Alright, if A is an invertible matrix, then A transpose is also invertible, and that A inverse bila ditransposkan sama juga dengan A you transposkan dan inverse. Okay, teorem ni terbukti apabila matrix tu invertible, boleh di-inverse sahaja. Kalau matrix tu tak boleh, okay, matrix tu singular, maka semua teorem ni tak boleh di-apply. Right? So, apakah matrix, macam mana kita nak buat A inverse? Alright? A inverse is equals to 1 over determinant A dan kali dengan dia punya isi dalam dia. Tapi kalau awak perasan, ini adalah apa? Cofactor dia dan transpose. So, contohnya, if given A sama dengan negatif 1, 3, 2, negatif 5, B sama dengan 5, 3, 2, 1, find the inverse of A and B. Macam mana nak cari dia, student? Okay? Boleh ke? Okay. So, kalau awak tengok kat sini, saya cuba contohin kat sini lah. Okay. Sebabnya nanti nak pergi kat tempat lain macam nak ambil masa pula. So, first ni, A, determinant A is equal to berapa? Cuba student bagi tahu jawapan ke? Malas saya nak kira. Negatif 5 kali negatif 1 sama dengan 5 tolak 6 tolak sama dengan 5 tolak 6 lah je kan. Okay. Negatif 5 1 kali negatif 5 tolak 6 sama dengan berapa, student?
Negatif 1. So, A inverse is equals to 1 over negatif 1. Nampak kan sudah kan? Nampak tak? Okay, nampak. Okay. A dua-dua, ni apa dia ni sebenarnya? Transpose kan? Betul tak? Transpose ni kan? Alright. So, ni A 1, 1. A 1, 2. A 2, 1. A 2, 2. So, dia sebenarnya letak macam mana ni? Jadi letak kat sini kan? So, kita ambil je dah letak. Betul tak student? Kalau mana yang saya tak betul, kena bagi tahu. Biar lagi saya ajar sesat pula kat you all. Okay. So, letak kat sini berapa? Negatif 5. Okay. Sebab A 2, 2. A negatif 1, 2. Sini 3. Jadi berapa ni? Sini. Negatif 3. Sini berapa? Masih sama. Tapi ada negatif. Negatif 2. A 1, 1. Negatif 1. Okay. Alright. So, A inverse in this case is equals to 6, 3, 2, 1. Okay. Tu untuk A inverse. Now, cuba student jawab B pula. B sama dengan berapa? Okay. Dalam kes ini, B, Allah, jam betul lah. Penuh dah pun dekat sini. Okay. Sekejap saya alih dekat Google Jamboard lah. Sana. Okay student, awak pun buat sementara saya buat tu Sebab apa tahu? Sebab nanti saya nak tengok jawapan. Kod dah tiba-tiba tak dapat jawapan, awak dapat jawapan, maknanya saya salah lah. Kan? Alright. Okay, so kita pergi dekat ni. Kita pergi dekat Google Jamboard tadi. Mana saya punya Google Jamboard? Share. Web browsers. Okay. Okay, awak nampak tak Google Jamboard saya? Nampak tak? Nampak kan? Nampak? Nampak. Okay, good. Okay, so mari kita tulis kat sini. Okay, B sama dengan 5, 3, 2, 1. Okay, so determinant of B is equals to 5, 1 tolak 3, 2 sama dengan masih negatif 6. Negatif 6 apa korang ni? 5 tolak 6 is berapa? Apa hal tak boleh nak padam ni? Oh gitu berapa tadi? Negatif 1. So B inverse sama dengan 1 per negatif 1. Siapa ingat tadi? A 2, 2. Saya pun tak ingat. A 2, 2. A negatif 1, 2. A negatif 2, 1. A 1, 1. Mana dah? A 2, 2. A 2, 2. A negatif 1, 2. Berapa jawapannya, student? B inverse sama dengan negatif 1, 3, 2, negatif 5. Okay? Alright, betul. Macam mana saya nak pergi ke bawah benda ni? Memang tak boleh lah. Okay? So, tadi kita dapat A inverse sama dengan 6, 3, 2, 1. Okay, so kita dapat yang nombor 1. So, nombor 2 tadi, apa ni nak suruh buat?
Dia nak suruh buat show that AB is equals to BA sama dengan matrix identity. So apa yang you kena buat? Kenalah buat. Alright. Cuma saya tak tahu, kita tak boleh nak tambah page rupanya, kena pergi sebelah. Negatif 1, 3, 2, negatif 5. Okay. So sekarang ni awak buat sendiri. Okay. Boleh tak dapat A kali B, which is yang asal tadi. A berapa tadi? Negatif 1, 3, 2, negatif 5. Kali dengan B, 5, 3, 2, 1. Okay, awak dapat tak matrix identity? Dapat tak? Dia akan jadi matrix 2 kali 2 juga ni kan? Betul? Okay. So kalau awak kali ni, buatlah sendiri. Dapat 0. Sorry. Jam betul lah. Lambat yang benda ni. Alright. 1, 0, 0, 1. Then awak boleh buktikan lah benda ni. Okay. So nanti lepas kelas ni, ambil masa untuk tengok slide ni. Saya akan upload dan cuba buat perlahan-lahan. Alright. Okay, now kita continue sebab banyak lagi ni. Okay. Alright. So now, kita tengok pula macam mana kalau matrix inversion of 3 kali 3. Okay, student. Okay. A inverse is equals to 1 over determinant of A kali dengan darab dengan cofactors of A yang ditransposkan. Ataupun dalam kes ini, A inverse is equal to 1 over A determinant A kali dengan Cij ditransposkan. Okay, in this case is benda ni. Okay. So student, alright, sebenarnya tertinggal ni sebenarnya, patutnya ada transpose kat sini Okay. Dan in this case, Cijt is called adjoint of A. Ataupun kita buat singkatan dia ADJA. Okay. So now kita boleh singkatkan A inverse is equals to 1 over determinant A darab dengan adjoint A. So you kena ingat adjoint A is equals to cofactors of A yang ditransposkan. Macam mana nak cari cofactors? Dah ada dekat dalam slide nombor 1 yang lepas. Alright. Sekarang ni, kalau sebenarnya awak guna calculator pun boleh. Kan? Saya rasa awak dah belajar dah masa AdMath Form 5. Okay? Kan? Betul tak? AdMath Form 5 dah boleh belajar dah. Dah belajar dah cara nak cari dia. Matrik. Oh, Math. Bukan AdMath pun. Matematik moden. Okay? Okay lah. Kalau awak dah boleh guna calculator, tak perlu tunjuk cara pun. Boleh bagi tahu terus saya jawapan yang pertama. Cuba awak ambil kalkulator awak. Ada tak scientific calculator kat sebelah? Okey. Cuba awak ambil dan bagi jawapan dia. Boleh? Boleh tak student? Bolehkah student? Bolehkah? Okey, ni soalan dia. Sementara tu, saya nak buka, apa yang saya nak buka ni sebenarnya? OneNote lah, senang sikit. Okay, semua ngantuk ke tak ni ya? Sekarang saya cerita. Lepas tu korang tak dapat. Allah, letihnya saya. Sian saya. Okay.
Okay. So, student kalau tengok tadi dia nak cari apa? Find A inverse of A, matrix A ni. Okay. So, first kali kita kena cari dia punya apa? Determinant. Alright. So, determinant dia adalah sama dengan, kalau awak ingat, 1 kali dengan tutup ni. Tutup ni. 3 kali 3, 9. Tolak 16. Tolak dengan 2 kali dengan tutup ni dengan tutup ni. 3 tolak 4. Tambah dengan 3 tutup ni 4 tolak 3. Right? Which is 9 tolak 16 student. Berapa 9 tolak 16? 9 tolak 16. Negatif 7. Negatif 7. Tolak dengan negatif 1 dalam ni is apa ni? Apa yang lambat sangat ni? Tambah 2. Tambah 3. Betul tak? Kalau siapa tengok saya kira salah, tolonglah betulkan. Saya pun ngantuk-ngantuk tengok semua ngantuk. Tolak 7, negatif 7 tambah 5 is berapa student? Ya Allah, lambatnya negatif 2. Alright. So kita punya determinant is negatif 2. Betul tak student? Betul tak? Tolong siapa-siapa check. Lepas tu bagi tahu saya. Tengok guna kalkulator. Betul. Terima kasih. Sebabnya saya pun tak check guna kalkulator ni. Saya akan klik guna tangan je. Alright, terima kasih siapa yang jawab tadi. Saya tak nampak nama. So now lepas dah dapat benda ni, kita nak tengok apa? Kita nak cari dia punya cofactor tadi. Iaitu Cij. Sebelum kita transposekan. Macam mana nak cari Cij? Nak cari Cij ni dia macam agak mencabar sedikit, tapi kita boleh buat. Mari kita buat. Sama dengan Cij transpose lah kan. So Cij adalah benda yang kita tutup-tutup ni. Saya clearkan balik ni. 2, 3, 4. Ingat student. 2, 3, 4. Ni 3, 4, 3. Betul ya? Betul. So now ni satu kan? Ni satu. Bodoh dah. So sekarang ni apa yang kat dalam ni? Yang kat dalam ni adalah ini tutup ni, ini kali ni, which is tadi ni. So ini adalah negatif 7. Alright? Lepas itu yang kat tengah ni pula yang mana? Yang kat tengah ni, yang ini tutup dengan yang ini, which is tadi negatif 1. Yang hujung ni adalah yang ini tutup dengan yang ini, yang kita dah buat tadi sama dengan 1. So kat mana kena hati-hati dia? Kena hati-hati dia di kawasan ini. Sebab tadi yang ini tutup yang ini, kan? Betul. So 3 tolak 4 adalah negatif 1. Tetapi nilai kat dalam ni, kalau kita ingat M tadi, M dekat dalam apa ni? Apa nama dia panggil tadi tu? Minor of a matrix tu, ini perlu jadi negatif. Right? Kalau ingat yang rule dia positif, negatif, positif, negatif, positif, negatif, positif, negatif, positif. Jadi yang ini awak kena positifkan. Ini betul. Allahu Akbar. So yang kedua ni, yang mana? Tutup ni. Tutup ni, tutup ni. Sorry student. So 2 kali 3, 6. 6 dengan tolak dengan 12 is negatif 6. Betul kan? 6 tolak 12 is negatif 6. Tutup balik ni. 6 tolak 12. So yang tengah ni pula, tapi negatif kat sini. So yang ni kena positif. Right? Tutup yang ni. 3 tolak 4. Negatif 1. So betul. Tutup yang ini pula. Ini dengan ini. Ini dengan ini. 4 tolak 2. 2. Tapi ini negatif, kita kena tambah negatif. So now yang last kali,
Tutup yang ini. Sampai dia tak nampak tutup dah. Saya dah tutup. Okay. Tutup yang ini dengan tutup yang ini. 2 kali 4 berapa? 8. 8 tolak 3 kali 3, 9. Negatif 1. 8 tolak 9, negatif 1. Okay. Yang ini pula, tutup yang ini, tutup yang ini. 4 tolak 3, 1. Tapi ada negatif, negatif. Alright. Dan yang last kali tutup yang ini. 3 tolak 2, 1. Okay. So, itu adalah CIJT tu. Right. Boleh student? Bolehnya. Takkan tak boleh. Okay. Yang ni best boleh besarkan. So now kita transposekan dia. Dia akan jadi berapa? Negatif 7, 6, negatif 1. 1, negatif 1, negatif 1. 1, Doktor. negatif 2, 1. Betul tak student? Doktor. Ya, ya. Yang negatif 1 yang kat tengah-tengah tu bukan kosong ke? Mana sini? Ni. Yang tengah tu. Bukan Tak 3. tahulah. Cara nak kira dia, cuba kira. 1 darab 3 tolak 3 darab 1 kan? Sekejap. Ni tutup ni kan? Tutup Tengah ni. Alamak, ada benda. Tutup ni, tutup ni. 3 tolak 3 lah. Lah, kosong lah. Betul lah. Sini kosong. Macam mana saya dapat negatif 1? terdarab dengan yang 1 darab 4 kot. Itulah. Saya pun salah kan. Saya dah kata dah. Kosong. Bijak-bijak. Okay, bagus. Nanti kalau yang mana saya salah, bagi tahu tau. So, kosong kat sini tadi kan? Betul tak? Alah. Betul tak ni? Betul kan? Ni kosong kan? Betul. Okay. Terima kasih. Pening dah Okay, so now last kali kita bolehlah cari inverse, which is 1A kali dengan CIJT. Ataupun kita boleh tulis kat situ adjoint A, which is in this case negatif 1/2 kali dengan negatif 7, 6, negatif 1, 1, kosong, negatif 1, 1, negatif 2, 1. Okay. Kalau guna kalkulator, awak akan dapat berapa? 3.5, negatif 3, 0.5, negatif 0.5, kosong, 0.5, negatif 0.5, 1, negatif 0.5. Okay. Dapat jawapan dia. Okay. So, sekarang ni awak dah faham konsep dia kan? Nak faham konsep dia. Sebenarnya kalau awak masuk dalam kalkulator, memang boleh jawab terus jawapan dia. Okay. Tapi kita sebab nak tahu macam mana step by step dia, maka kita kenalah tahu dan faham cara dia. Alright? Okay. So, sekarang ni. Mana Webex kita? Ni. Ni. Okay. So sekarang ni kalau macam mana, saya tak boleh nak lompat tu kan. Kena stop juga sharing dulu. Masuk balik kat sini, share balik content. Okay. So kita moving on. Ada soalan B dengan C. Awak boleh nanti ambil a piece of paper and try to answer the question bila masa yang lapang. Okay. So now, kenapa beria saya memberitahu cara-cara ini adalah kita nak masuk untuk penyelesaian linear equation untuk inverse method. Okay. Bear in mind, kalau dalam soalan, right, soalan dalam test ataupun final, okay, kita akan tanya soalan tu, answer ataupun find X, Y, Z ataupun answer this question by inverse method ataupun find X, Y, Z by Cramer's rule. Right, kalau dia nyatakan guna method apa, okay, so you need to use that method. If the question asks, solve these linear equations, tak ada apa-apa method, then you can choose on your own. Alright, tapi awak tak boleh juga just masuk dekat dalam calculator, lepas tu keluar jawapan, tak nak. Kena tunjuk method. Tapi choose lah whether you want to use inverse or
Cramer's rule. So yang ni awak kena ingat. Okay, ingat tau student. Sebabnya student selalu tak ingat. Nanti bila final exam ataupun test, awak main jawab method suka hati awak. Ataupun ada yang terus bagi jawapan guna kalkulator. Kalau macam tu memang saya tak boleh nak tolong pun. Saya mungkin baik hati, daripada 10 markah tu saya bagi 1 saja. Kalau pensyarah lain mungkin bagi 0. Okay, so kita tak nak benda tu berlaku. Right? So now example dia, consider the following set of linear equations, which is kita buka lah which is in this case 2x1 minus 4x2 plus 5xt sama dengan 36 dan seterusnya. So macam mana kita nak susun dia in bentuk matrix adalah kita tarik coefficients dia, dan the coefficients dia can be arranged in the matrix form as shown as here. Alright, so kita ambil A, kita ambil 2 dalam ni, negatif 4, 5, negatif 3, 5, 7, 5, 3, negatif 8. Dan jawapan dia nanti kita akan letak dalam satu lagi bentuk matrix, which is yang ini. Okay, so kita boleh katakan jawapan ni as matrix B. Right? So now cara penyusunan dia adalah seperti ini. X1, X2, X3 kita keluarkan, dan B yang jawapan tadi kita jadikan matrix B, which is 36, 7 and negative 31. Alright. So kalau awak ingat lagi rule sebelum ni, 3 matrix 3 times 3 times dengan matrix 3 times 1, dia akan mendapatkan jawapan dia matrix 3 times 1, which is true lah in this case. Alright. So now yang kat tepi ni adalah macam mana kita nak menjawab menggunakan inverse method. Okay, macam mana dia macam apa ni panggil ni define lah, macam mana dia define untuk dapat jawapan benda ni. So matrix A times X, matrix X is equal to matrix B. So now dia letak A inverse times A times dengan matrix X is equals to matrix bila dia letak kat kiri A inverse, kat kanan pun dia kena letak A inverse. Ini adalah peraturan matematik kan. Kalau awak tambah 5 kat belah kiri, belah kanan awak kena tambah 5 juga kan. Betul kan? Alright. Lepas tu dekat sini A inverse times A. Alright, kita tengok rule yang tadi akan equals to matrix identity times dengan X equals to matrix inverse A, B. Okay, so X sekarang ni, okay, bila matrix identity times X, dia akan dapat X jugalah, which is 1001, dia akan dapat jawapan yang sama, is equals to matrix inverse A times B. Okay, so matrix inverse is yang kita jawab tadi. Okay, 1 over determinant A times adjoint A times dengan B. Okay, so ini adalah rule ataupun bukan formula yang akan digunakan untuk menjawab inverse method. Linear equations guna inverse method. Okay, next. Alright, contoh. Alright, yang tadi yang sama. Okay, now linear macam mana kita nak guna? First one, kita cari M11, M12, M13 sampailah M33. Alright, which is dalam ni lah, M11, M12, M13, M21, M22, M23, M31, M32, M33. Macam mana nak cara dia? Okay, M11 is macam tadi yang saya buat je lah, tutup. Okay, 5 kali negatif 8 tolak dengan 7 kali negatif 3. 7 kali 3, you akan dapat negatif 61. Dalam ni negatif 3 tutup yang ke, M12 tutup yang ke 2. Negatif 3 kali 8, negatif 8 tolak dengan 7 dengan 5, which is negatif 11. Okay, dan seterusnya. So yang ni dia masih guna M tau, minor alpha matrix. Dia tak letak lagi C tu, dia tak letak lagi cofactor. Nanti dia letak cofactor, barulah rules yang saya buat positif, negatif, positif, negatif, positif, negatif, positif, negatif, positif. Okay, so bila you buat ni, dia akan dapat penyelesaian ni macam ni. Alright. Okay, so now the resulting of cofactors is yang ni. Tadi dia dah jawab semua tu. Okay, student kan ingat kan tadi tu C tadi tu adalah bila kita letak positif negatif tadi kan. Positif, negatif, positif. So kalau tengok ke jawapan dia macam ni yang asal. So bila dah jadikan C, dia akan jadi macam ni. Take note on the
negative and positive punya sign. Alright. So now dia cari adjoint A which is the C transpose. So dia transpose lah. Yang ini naik ke sini, yang ini turun ke sini. Transpose macam biasa. And then you evaluate the determinant. Determinant you kena cari macam yang saya tunjuk tadi. Dia akan dapat jawapan dia negatif 336. Okay. Dan lepas itu dia macam nampak messy sikit. Tapi kalau you buat step by step memang boleh dapat jawapan dia. Alright. So A ni A inverse ni, A negatif 1 ni, tertinggal negatif ni sama dengan 1 over determinant A kali dengan adjoint A. Inilah jawapan dia. Okay. Ini jawapan untuk A inverse. Belum lagi dapat apa XYZ. So macam mana nak dapat XYZ? Inilah dia. Matrix X tadi sama dengan, bukanlah XYZ, X1, X2, X3. Maksud dia samalah. So A negatif 1 kali dengan B. You pun selesaikan jawapan dia. Okay. Yang ni selesaikan dia macam biasalah. Kan. Yang ini kali dengan yang ini kan. Lepas tu yang untuk X2 yang ini kali dengan yang ini. Dan X3 yang ini kali dengan yang ini. Darab lah. Kali tu darab. Saya ni orang lama cakap kali tu darab. Okay. Alright. Boleh tak student? So nanti awak akan dapat jawapan lah. X1 sama dengan berapa. X2 sama dengan berapa. X3 sama dengan berapa. Alright. Ni dia tak bagi tahu pula jawapan dia. Nanti kalau awak tahu, awak bagi tahu lah jawapan dia. Saya ada buat tapi entah mana saya letak. Okay student. Boleh dah dapat inverse method ni? Boleh InsyaAllah boleh lah. Slow-slow buat jawapan. Dan kita akan dapat jawapan dia lah. Ada ke student boleh cari jawapan dia X1 ni sama dengan berapa? Tak apa, nanti kita come to this back later bila ada masa kejap lagi kita buat calculation sikit Alright, now kita tengok Cramer's rule. Okay, personally saya lagi suka Cramer's rule ni sebab dia kita tak perlu bersungguh-sungguh sangat cari minor of a matrix kan. Lepas tu kita tak perlu sangat cari inverse dia dan juga cofactor dia kan. Dia akan macam nampak messy sikit kan. Lepas tu bila mata tak nampak lah apa, tersalah sana sini. So untuk Cramer's rule ni dia lagi macam mempercepatkan hidup kita. Dia relies on determinants only. Itu yang best dia. Okay. Tapi kena tahu dan faham cara penyusunan dia. Alright. For example, bear with me tau. Maksudnya ikut step by step. Alright. Diberi soalan 2x minus 3y is equals to negative 16, 3x plus 5y sama dengan 14. Alright. Kita tengok sebab dia adalah relies on determinants. So in this case, nampak tak? Ini dia punya rule dia. Bolehlah print tempek ke dekat bilik ke untuk ingat. Alright. Ini untuk matrix 2 times 2. Kalau 3 times 3 a bit complicated tapi masih mudah. Alright. So D kita tahu A, B, C, D. Okay, kalau untuk DX, dia akan ambil E, D, E, B, F, D, E, B, F, D untuk X. Okay, maksudnya kat sini untuk determinant for X, kita tak ambil nilai X. Kita ambil nilai Y dan juga kita ambil jawapan dia. Okay, untuk Y pula, kita tak ambil nilai Y, kita ambil nilai apa dia panggil kat depan ni tadi tu? Yang kat depan ni, X dan nilai X dan juga jawapan dia. So which is for dy is equals to A, E, C, F. So apakah jawapan untuk X? X is equals to determinant X bahagi D, which is determinant of this one. Right? Dan Y is equals to determinant of Y bahagi dengan D. Okay? Memang nampak simple. Alright? So kita tengok kepada penyelesaian jawapan dia. Untuk soalan ini. So kita tengok determinant untuk D. Okay, kita tahu A, B, C, D lah. Alright. Kalau in this case, if I can write here. Bagi saya tulis sikit. Okay. Okay. Untuk this case. Determinant dia. Kan. Kalau kita cari matrik dia. Dia akan jadi 2, 3, 3, 5. So kita cari determinant untuk ni. Okay. So kalau untuk X pula. Untuk X pula, okay, kita akan buang X, kita ambil Y dengan jawapan, which is negatif 16, 14, negatif 3, 5. Dan untuk Y pula,
Untuk Y pula kita ambil rule, okey, 2, 3. Okey, awak nak check apa ni? Ni saya. 2. Alamak. Awak nak Syah nak tulis apa-apa kat sini ke? Ke awak tertekan ke apa? Tertekan doktor. Awak tertekan. Pangkal balik. Sebab tengok pen saya jadi tebal pula. Tak best. Okay, 2, 3, negatif 16, 14. Okay. So, awak kena ingat rule ni. Kenapa awak kena ingat? Sorry, saya kena buat macam ni kan. Sebab kita nak determinant dia kan. D kan. Ini tak apa. Okay. So, kalau awak tengok dekat sini betul-betul. Alright. Alright. Awak kena ingat untuk X awak kena ambil yang ini dulu ke depan, yang ini di belakang, dan untuk Y awak kena ambil X dulu depan, jawapan di belakang. Okay, ingat tu student, ingat. Okay, so macam mana nak cari X? Senang je, awak dah cari determinant dia, dah dapat dah, which is in here. Determinant of the whole ni is 19, dan dx is negatif 38 dan dy adalah 76. Alright. So now x sama dengan dx bahagi d. Dx mana tadi? Negatif 38 bahagi 19 akan dapat jawapan negatif 2. Y sama dengan dy bahagi dengan d. 76 bahagi 19 sama dengan 4. Kan simple, dah dapat jawapan. Okay. Macam mana nak dapat 19 ni? Yang tu kan berapa kali saya cakap dah kan? 2 kali 5, 10. Tolak dengan negatif 3 times 3 is negatif 9. Sama juga in this case, negatif 16 times 5 minus with negatif 3 times 14. Okay, dan juga dy. Student, dapatlah jawapan dia kan? Senang sikit Cramer's rule ni. Alright. So now kita tengok pula macam mana nak buat matrix 3 times 3. Dia punya rules is just the same. Cumanya tambah satu lagi row. Right? So now kita ada A11, A12, A13, row and column lah. A21, A22, A23, A31, A32, A33. So X kita ada X1, X2, X3. Doesn't matter if you want to use X, Y, Z. Sama je. Okay. B, B1, B2, B3. So now, tapi syarat dia, determinant is cannot be equal to 0. Okay. Barulah boleh dapat jawapan dia. So then the system, kalau determinant is equal to 0, apa jadi? Tak dapatlah solution. Sebabnya kalau bahagi dengan kosong apa? Infinity. Betul tak student? Betul kan? So tak kena ada nilai dia. So then the system has a unique solution as shown below. So right? So x1 is equals to d1 over d, x2 is equals to d2 over d, dan xc is equals to d3 over d. So now d is here. Kita dah buat dah tadi kan. D adalah macam mana cara determinant awak cari matrix determinant, macam tu cara dia. Alright. Tengok satu-satu. Macam mana D1? Okay, D1 adalah untuk X1. So D1 dia ambil nilai B1 dekat depan, B1, B2, B3, dan dia tutup yang nilai X 1, which is mana student? Inilah. So dia ini semua ditutup. Okay. Okay, ini semua ditutup for D1. Okay, dia ambil nilai ni, dan lepas itu ini. Okay, that one is for D1. Ingat tak student? Alright, for D2 pula, okay, D2 dia bergerak. Awak nampak tak? D2 dia bergerak. Nilai ini dia duduk tengah-tengah, yang ni tutup. Yang ni stay kat sini. Yang ni stay kat sini. Yang ni stay dekat sini. Alright. D3 pula bergerak pula ke sana. Bergerak ke sana. Alright. Now dia tutup yang ini. Dan dia ambil yang ini, Okay. So maksudnya dia tak berubah pun untuk dia kecuali di kawasan tempat dia. 3 tu. 2 tu, 1 tu. Boleh kan student? Lepas tu bila awak dah dapat each of the determinant, awak selesaikanlah X1 ni sama dengan ni, X2 ni sama dengan ni, dan X3 ni sama dengan ni. Alright? Ikut peraturan, insya-Allah selamat. Okay? So now dia selesaikan ataupun ditunjuk dengan cara yang lebih lah. Before ni dia tunjuk macam ni.
Okay, dia tunjuk satu-satu you cari D. Yang ini maksud dia, which is sebenarnya sama saja. Dia letak saja. Kalau awak tengok betul-betul kat sini, alright, kalau awak tengok betul-betul, A1, A2, A3 ni adalah D. Okay. Yang ini adalah D1, D2, D3. D. Okay? Kan? Betul tak? Kan? Sini, ni D1, ni D2, ni D3. Okay? Student? Boleh kan? Bila dah boleh, adalah soalan dia sikit. Okay. Bagi saya minum air sikit. Lepas tu awak tolong jawab soalan ni. Okay. Nanti kita guna Google Jamboard. Saya panggil seorang dua untuk tulis lah. Bagi jawapan dia. Boleh tak student? Okay. Yang ni soalan dia linear equation Cramer's rule. So solve the equation, solve the system using Cramer's rules lah. Obviously. Jangan guna yang sebelum ni. Guna yang Cramer's rule. Okay. Boleh. Bagi masa 10 minit. Okay. So boleh saya pause kejap kan? Pause ni. Salah lah. Sorry. Awak nampak tak ni? Nampak? Okay, siapa-siapa yang duduk dekat zon merah. Okay, nanti siapkan dulu ni sebab kejap lagi saya nak minta you kita tak berkenalan lagi kan seorang-seorang kan. Hari tu saya tu start mengajar kan. So lepas kita dah settlekan jawapan ni, saya bolehlah minta you perkenalkan diri seorang-seorang. So yang mana yang ada data sikit tu simpan sekejap. Kejap lagi boleh buka kamera. Okay. Tak fair lah saya tak kenal you all kan. Dah lah jauh. So saya nak juga tahu you all datang daripada mana. Gitu. So now saya harap you all always follow what MKN says, right? Saya harap you all ada your own Telegram and follow Majlis Keselamatan Negara punya Telegram. Kat situ selalu ada update yang clear kan. So that's why lah.
Alright. Ada, okay. So, saya percaya ramai dah siap juga. Okay, boleh ke saya minta Jack Lee untuk okay, betul lah tu kosong. So, saya minta Jack Lee untuk buat X. Najwa Ali buat Y. Razik awak buat Z boleh? Okay, bagus. So now you can share your content. Dekat you boleh tekan lah share content pergi dekat Jamboard tadi. So Jack Lee buat dulu. You try to ni lah, to jot by using mouse pun boleh. Slow. Okay, Jack Lee tekan share content. Lepas tu pergi dekat Jamboard. Boleh ke? Kat ni. Cute-nya. Dia share anonymous goose, elephant, hippo, jackpot, jackalope. Okay, sementara Jack Lee tengah siapkan tu, maybe Najwa nak cuba ke? You boleh jot saja kan dekat Jamboard tu kan? Razik pun boleh dah tulis dekat Jamboard tu. Nanti you just share your view lah. You just share your content. Share content. Nanti saya approve. Okay? Tak boleh tekan share. Why cannot tekan share? You should be able to tekan share. Before ni boleh je. Bukan saya yang tak tekan. Oh, sorry. sorry. My mistake. Okay, now you can tekan share. Okay. Sementara Jack Lee share dia punya Jamboard, mungkin Razik dengan Najwa dah boleh tulis dah kat situ. Untuk Y dan Z. Okay. Yang lain-lain pun tunggu tau. Ada lagi soalan. Boleh tak Jack Lee? Boleh? Aida disable balik dah. Try tekan share. Sekejap eh. Ha? Tak boleh. Sekejap. Cuba tekan sekali lagi now. Saya dah tekan anyone can share. See? I can see that here now. Right. Now you can write at your whiteboard. Sementara tu mungkin Najwa dengan Razik dah boleh tulis siap-siap dekat you punya laptop ke handphone ke, nanti just share je. You just jot guna mouse pun boleh. Kita buat faham lah benda tu. Doktor. Z tu jawapannya apa doktor? Z kosong. Kosong. Oh, saya tak dapat ah. Sekejap, cek balik. Cek balik. Okay.
Alright. Okay. Okay. Good. Okay, done, Doctor. Alright. Thank you, Jet Li. Okay, betul jawapan awak tu. Thanks. Okay, sekarang ni Najwa pula untuk Y. Okay. Sebetulnya ni DX akan dapat negatif 23 dan D akan dapat 23, negatif 23. So you divide both, you will get X equals to 1. Awak nak tulis kat mana? Dekat ni, Jamboard. Kan saya dah bagi link Jamboard. Sekejap, saya share balik link. Share. Copy link. Awak pergi kat Jamboard yang saya dah bagi tu. Ataupun kalau ni awak guna apa, Jet Li? You guna apa ni? You guna whiteboard kat mana? I just use my computer whiteboard. Oh, ada computer whiteboard? Yes. Oh, clever, clever. Tak boleh conteng? Boleh. Dekat jam tu, boleh. Ada pen dekat tepi tu kan? Kejap. Sekejap. Okay, sorry. Okay, nah. Update, nah, tulis. Sorry. Salah saya. Okay, cuba buat cepat. Cuba conteng boleh tak? Saya dah try ni dia. Katanya awak boleh conteng dah ni. Najwa boleh conteng tak? Okay. Lepas tu awak share lah. Dah boleh conteng tu, awak tekan share. Share content. Tu awak dah tulis div, so bukan main. Okay, silakan. Kalau awak guna Jamboard tu tak payah share pun tak apa. Siapa yang ada link boleh tengok. Better awak share awak punya content lah. Takut ada yang tak boleh tekan Google tu kan. Alright, good. Bagus. Boleh pun kita guna. Alright, good.
Bagus. Okay. Okay, dy sama dengan 72, betul. Lepas tu D tak Najwa tak payah tulis lah. Tadi Jetly dah bagi tahu dah jawapan dia D. D sama dengan berapa tadi? Oh, saya tak ingat. D sama dengan Negative 23. negative 23. Betul ke 72 Najwa? Bukan 69 ke? Jawapan dia sepatutnya 69. Sebab nanti 69 bahagi negatif 23, you akan dapat jawapan dia negatif 3. Okey, mana kita tengok Jamboard awak tadi. Okey, tak apa. Saya pun boleh masuk juga kan. 20 tolak, okey. 39 Y. Y. Najwa, Y awak dekat sini ni. Okey. Dekat sini ni sepatutnya 1, negatif 2, negatif 4. Ni 1 ni. So kalau sini 1, yang kat sini awak akan dapat 69. So 69 bahagi negatif 23, jawapan dia negatif 3. Okay? Okay, student nampak tak? Sekejap saya share konten dekat sini. Okay? Alright. Kalau awak berada di dalam Google Jamboard, awak akan nampak saya dah betulkan. Tadi Najwa tersalah tulis. Okey, sini 1 sepatutnya, negatif 2, negatif 4. So bila awak calculate balik, awak calculate balik, so adalah something wrong kat sini lah kan. Awak calculate balik, awak akan dapat 69 bagi negatif 23, which is sama dengan negatif 3. Okey, thank you Jacqueline, thank you Najwa. Sekarang kita tunggu hero kita pula, Razik. Okey Razik, last one. Z, kita tengok macam nak buat. Awak nak guna Jamboard ke apa? Kalau nak guna Jamboard, share konten awak. Saya try guna Jamboard lah. Okey. Saya tolong padamkan dulu. Tak payah padamkan lah. Awak pergi kat page 2. Tulis kat sini. Pergi kat sebelah tu page 2. Pilih untuk page 2. Mana tools ni? Tool. Sekejap, saya stop sharing. Ada juga. Okay, saya stop sharing lah. Awak share awak share, tekan share. Awak share content. Lepas tu awak buka Jamboard awak. Yang mana tu? Pergi dekat share. Webex tu. Lepas tu dekat share tu nanti ada share content kan? Share content tu awak tekanlah. Pergi dekat Jamboard awak. Jangan pergi buka benda lain. Kita orang nampak WhatsApp awak tulis apa-apa kan. Awak dah buka Jamboard belum? Dah buka Jamboard dah ni. Pergi share. Tapi share content dekat Webex. Share content dekat Webex, bukan dekat Jamboard. Nampak tak? Ada nampak tak? Tak nampak lagi. Awak tak share lagi. Sekejap.
Dekat Jamboard pun belum? Tak. Okey. Tak. Ni saya nampak. Sekejap. Betul lah ni. Betul lah ni. Okey, betul. Sekarang ni awak pergi kat 1/2 kat atas ni. Tak Hmm. di sini. Ya. Okey. Dapat 3 negatif 2 Okey. 9. Okey, betul. Lepas tu 1. Razik, untuk buat DZ kan is determinant kan? So, dia garis straight aja. Dia tak ada. Sekejap. Ni awak ambil pemadam, padam je. Gitu. Okay, good. Lepas tu 1 2 negatif 5. 1 negatif 2. Lepas tu 2 3 2 negatif 2 Okay. tolak. Besar je ni buat. Tak lah, okay je. Okey. Awak guna ni Awak guna mouse Okey. Cantik tulisan awak walaupun guna mouse. Okay. Tolak. Ni kalau nak nampak jelas gini kot. Besar ni. Tak boleh nak scroll lah. Tak apa. Dia kena pergi kat tepi. Jadi susah. Tu negatif 2 turun 1 darab negatif 5 turun tolak 1 darab negatif 2 Okay. tu tambah tak boleh. Tu tambah plus. Boleh pergi tak ke kanan? Kat kanan ni tak boleh dah. Kanan. Okey. Tu boleh. Yang 3 Betul? 3 tadi 9 1 darab 2 darab 1 darab 1. Saya punya jawapan dapat 0. Betul tak? Okay, betul? So jangan lupa tulis kat situ dengan awak punya. Tak apalah, saya tulis pun tak apa kot. Kan? Saya tulis dekat jam. Kalau awak nampak 0 negatif 2. 3. Okay. Itu 0. Okay, betul Razik. Okay, so bagi apa ni? Bagi tanda. Sekejap. Mana awak punya ni tadi? Saya stop sharing. Bagi tanda right sikit. Tak payah stop. Okay je. Okay. Saya buat tanda right kat situ tak nampak. Awak pergi kat belah sana. Pergi kat 3 tu. 3. Okay. So betul. Okay. So basically awak dah dapat kan macam mana konsep sebenarnya. Konsep menggunakan Cramer's rule. Right. So kenapa saya tunjuk pasal Cramer's rule ni? Sebab apabila soalan kita minta you jawab dalam test ataupun exam, okay, kita kena guna Cramer's rule ni. Kita kena tunjuk cara kerja. Bila kita nak kena tunjuk cara kerja, dia panjanglah sikit daripada inverse method tadi.
Okay, kalau inverse method tadi awak pun kena ingat konsep dia, step by step dia. Tapi untuk kira dalam tu, contohnya inverse kan, awak boleh just use calculator. Okay, macam mana cara nak tekan-tekan calculator tu, biasanya student find out by themselves lah, sebab calculator you all pun berbeza-beza kan. Saya pun sebenarnya tak pandai sangat guna calculator, selalu anak saya yang tunjukkan. Okay. Alright, so bila saya akan, okay, sekejap saya ambil semua. Okay, so sekarang ni saya share content. Boleh? Okay, so sekarang ni saya nak share content saya. Kita tengok yang last kali. Okay. Okay, so yang last kali nanti adalah dah semua dah complete dah. So kalau ada siapa-siapa lagi ada masalah, boleh PM saya lepas ni lah. Alright. So ini adalah yang untuk awak buat sendiri nanti. Okay. Yang ni saya tak buka link lah dekat you all sebab kita dah habis bab ni. Yang ni untuk awak praktis sendiri. Macam mana nak jawab ni. So siapa yang rajin dapat jawab dan betul jawapan dia, awak akan dapat ilmu itu pada awak lah. Okay, added value to you yourself lah. Alright, sebab apa saya tak nak buka untuk Google Classroom submission sebab nanti dah habis topik 1 ni. Mungkin petang ni ataupun esok saya akan share assignment 1 lah. Saya akan buka assignment 1 tu for 1 week for you guys to jawab. Okay, dan nanti upload di Google Classroom. Alright. Yang ini adalah individual punya assignment. Alright, assignment ni akan dikira lah. Okay. Macam hari tu yang awak hantar tu, before ni saya akan anggap itu sebagai quiz. So siapa yang hantar dan betul jawapan dia, saya akan bagi markah. Okay. Yang akan datang ni saya akan bagi assignment, you all semua wajib jawab lah. Sebab kalau tak jawab nanti you tak boleh nak tolong your carry marks. Alright. Sebab kita, untuk course kita ni 60% carry marks, 40% final exam. Right. So it is important for you guys to take ni lah seriously for your assignments that has been given by your lecturer. Alright. Okay, so kita tutup dulu ni. Okay, sebab dah habis dah sebenarnya. Itu adalah last slide saya. Alright. Dan sekarang ni untuk saya kenal you all semua. Okay. Saya akan share link lagi. Alright. Okay, before that, ada siapa-siapa yang perlu untuk scan ke? Ada yang masuk lambat tadi nak scan ke? Dah scan tu. Dah scan dah? Saya Okay, hampir semua dah scan ke macam mana? Adi seorang je ke? Yang lain pun dah scan juga? Doktor, saya punya tak boleh scan. Saya belum. Kenapa pula awak tak boleh scan? Dia keluar, saya kena scan QR code balik. Okay, sekejap. Saya share balik. Sabar ya. Sekejap kat sini ada nama you all. Boleh, tapi ada gangguan si Ahmad. Saya tengah mengajar. Apa dia cikgu sini? Okay, anak saya pun tengah belajar tu. Okay. Okay, kalau tengok nama kat sini. Allah, bising dah. Kalau tengok nama kat sini, ada nama you all dah ada belum? Nampak kan? Okay. Okay, baru ada 24 orang. So, siapa yang tak ada nama, boleh scan. Okay, scan sekarang. Boleh ke? Okay, 26 orang baru. Tapi dekat saya punya ni ada ramai juga. Noain Syafiqah awak dah scan belum awak punya ni? Doktor, yang ni yang kena tanggung jawab soalan tu kan? Ha? Ni attendance ni kan? Yang ni Saya attendance isi Google Form. Yang ni attendance UMT you all kena isi ni. Yang ni untuk UMT punya audit nanti. Yang saya punya kelas attendance pun awak wajib isi juga. Sebab yang tu pun untuk audit juga. Dua-dua untuk audit. So awak isi dua-dua. Okay.
Boleh saya tengok lagi berapa orang? Kalau yang tak, okey, 29 orang. Ada lagi ni. Sebab dalam kelas saya tadi saya nampak ada 35 orang. Juga lah dia. 36. Ha? Ikut lagi. Siapa Ain ke tu? Ha, saya tak boleh. Awak try guna handphone orang lain ke? Ada tak siapa-siapa family members kat rumah? Handphone orang lain ke sekejap saya. Saya try sekejap. Sebab sepatutnya boleh. Sebab orang lain boleh ni. Okey. Yang kelas attendance ni kena isi Sebab sekarang ni nampak saya boleh tengok live baru 10 orang tau isi. Tak sikit ni sikit ni tak boleh. Ini adalah antara orang yang Oh, Adi dah isi Link ni ada kan saya bagi kan? Sekejap. Mana chat? Macam mana saya nak buka chat daripada sini? Oh, ni ada. Okay. 12 orang baru. Ini 31. Okay, so mana lagi 4 orang student saya, 4 orang student saya. Okay, ni kejap lagi saya nak minta you all buat kejap. So, saya nak share the link. Share balik yang QR code tu tu cantik. QR code tu cantik. Ada tu. Ada kan QR code kan? Boleh ke? Line slow. Tak apa, line slow pun okey. As long as dia boleh pusing-pusing masuk lah. Saya nak tengok nama awak ada ke tak lagi. Oh, boleh masuk lagi lah. Okey, tak apa. Sementara Ain berusaha untuk untuk scan QR code dia. Sekarang ni you pergi dekat link yang saya bagi, Padlet. Okay, since hari tu kita ada few minutes more, kita pun dah habis untuk Cramer's rule lah, inversion method. Basically kita dah habis metrik. Okay, so buka Padlet saya tu. Doktor, saya dah try tapi still tak boleh juga. Awak guna awak punya UMT tak? Ya, saya guna yang UMT punya lah tapi tak boleh. Saya kena scan QR code balik. Saya guna phone adik saya pun macam tu juga. Try scan sekarang. Dia tulis apa masa scan tu? Dia keluar, saya kena scan QR code je. Saya share dekat dalam group. Okay. Terus keluar dah. Mana awak share kat mana? Kenapa awak tak boleh submit, Syahira? Awak boleh submit. Google Form tak buat apa-apa pun. Sebab responses saya terima lagi ni. Awak letak email yang betul tak? Google Form ni awak boleh guna email yang lain pun boleh, tak semestinya email UMT awak. Saya share dekat tak boleh doktor. Tak boleh juga. Dia keluar yang tu. Dah 2-3 kali lah saya buat. Ain ni kan? Saya Ain. Tak apalah awak isi Google Form lah kalau macam tu. Apalah tak boleh ni. Tak apa awak isi Google Form. Google Form tak apa. Saya buka nanti sampai pukul 1 lebih gitu. Okay? Okay, so okay, untuk yang lain-lain, mari kita buka. Apa nama ni? Padlet yang saya bagi link tu. Password untuk Padlet adalah FEI
3101. Iaitu kita punya kod. Okey? Okey, buka. Masuk Padlet semua? Wow. Ada Padlet tu mana dapat link? Ya. Padlet ada dekat chat. Dekat chat Webex. Ada link. Saya baru je bagi. Sekali lagi. Cuba korang share dekat group Zat. Cuba siapa-siapa share link Padlet kat group jap. Group WhatsApp. Okay, korang dah masuk belum? Tak ada pun lagi ni. Okay. So you all dah boleh masuk dalam Padlet. Macam mana saya nak tengok you all dah boleh tak boleh tengok tu. Okay. Apa yang saya nak buat dekat Padlet ni adalah ada tambahkan. Okay. Kenapa kita tambah ni? Okay. Sekarang ni awak pergi dekat tambah tu, kalau awak tengok kan. Okay, contohnya saya berada di UMT. Okay, apa yang saya nak buat adalah tambah satu. Kenapa nampak anak saya ni? Alamak, salah. Apa darat sangat ni. Close. Okay. Boleh tak? Student? Okay, contohnya saya nak ambil gambar. Boleh ada. Boleh kan? Okay, contohnya saya nak ambil gambar muka saya ni kan. Saya pun tak puas hati ni gambar lama ni. Boring lah. Delete balik lah. Good ni. Okay, so awak tekan kat mana awak berada sekarang. Tekan plus. Lepas tu awak cari tempat awak berada sekarang. Pilih satu. Macam saya pilih UMT. Awak boleh buat serentak dengan saya buat. Okay. Lepas tu awak upload satu gambar muka awak. Lepas tu awak tulis nama awak siapa. Jangan tak beritahu nama saya siapa. Saya tak tahu nanti. Lepas tu bagi tahulah awak tinggal di mana. Lepas tu awak apakah awak punya hobi, awak suka buat apa. Tulis kat situ. So that saya boleh kenal lah student saya macam tu. Okay. Lepas tu saya nak tahu juga daripada mana awak. Lepas tu awak datang berada di mana. Apakah hobi awak, apa yang awak suka buat. Okay, contohnya awak suka berlari ke, awak suka berenang ke, awak suka makan. Okay, awak suka makan apa? Nasi goreng, kuih goreng. Dan pada masa yang sama awak juga bagi tahu daripada mana you datang. Maksudnya before ni adakah you daripada matrik, politeknik, diploma kan, ataupun STPM. Just tulis kat situ. Okay, STPM dulu sekolah mana, matrik dulu matrik Pulau Pinang contohnya, tulis. Okay, lepas tu awak bagi tahu juga, dah ingat kan 3 tu kan, yang last kali nombor 4 awak bagi tahu juga apakah harapan awak untuk online class COVID ni. Boleh? Ish.
Kenapa dah jadi muka macam ni? Dia jadi IR ni ha. Macam mana ni saya nak tutup ni? Okay, student. Ada tak? Boleh tak? Saya dah tak nampak siapa-siapa pun lagi ni. Doktor, soalan last tadi apa? COVID-19. Apa awak macam, apakah, tak adalah harapan awak pada COVID-19 ni, maksudnya what you scared of the COVID-19 ke, ataupun awak mengharap orang mengikut SOP ke, ataupun awak mengharap ia berlalu pergi, beritahulah apa-apa saja. Okay, so saya nak tahu student saya tidak berada dalam keadaan tertekan. Penting tu tau. Okey, dah nak masuk dah. Bagus student, sukanya. Yang ping-ping ni all kan? Okey. Ni siapa nama ni? Ke awak tengah update nama awak? Tak apa, updatekan nama awak. Saya tak jumpa cari saya punya, saya tak update lagi. Okey. Ni ikut saya. Apa saya ni jadi macam hantu ni, tak faham. Okey, boleh dah. So saya nak edit ni. Your brothers and sisters. Ya. Ramai Dul.
Okay, awak nampak tak saya tulis? Okay, ni contoh saya buat lah. So you all nanti buat lah macam yang saya buat tu. Okay, saya tak boleh nak delete yang lama ni. Yang menyebabkan muka saya macam hantu tu. Okay. So, kenapa saya nak suruh you all buat yang Padlet ni? So that nanti you boleh klik kan dekat satu tu. Contohnya you nak tengok kawan you. Okay. Contohnya kat Kuala Kerai ni ada 2 orang. Hobi siapa kumpul stamp? Okay. Kenapa yang saya tak boleh nak buka kat sini? Okay. Kuala Kerai Kelantan KAM. Pasal pun muka awak tak ada. Letak muka awak. Korang tengah update Okay. Letak semua kena letak muka. Kalau tidak saya tak tahu siapa. So letaklah nama. Letak nama. So that saya tahu siapa dia. Dekat Terengganu ada berapa orang? Wow. Atas tol. Ashraf Syafiq. Awak duduk kat atas tol je. Okay. Tak, sebelum masuk UMT saya, okay, tu dah sampai habis. Alright. Atas tol dekatlah dengan rumah mak ayah saya dekat ayah saya orang Suar Panjang. Tapi rumah dia orang dekat Wakah Nyawa Kembar. So dekat je lah dengan atas tol tu. Okay. Kat Kelantan ada ramai juga. Okay. Ada dekat mana ni? Tumpat ke mana ni? Kalau dekat Tumpat, awak punya internet okey tak kat sana? Oh, dekat PCB. Oh, hari-hari awak boleh pergi pantai. Dekat Bacok, ada 2 orang ke ataupun seorang yang ni? Kalau dekat Bacok, dekat juga rumah saya sebab saya duduk kat Besut sekarang. Kalau you all boleh baca saya punya tu kan. Ni rumah saya ni. Saya duduk dekat Kampung Raja ni. Okay. Lepas tu mari kita tengok dekat, ada seorang kawan kita dekat Kedah lah. Kedah, Aina Nuraini. Awak ada dekat Kedah. Okay, awak tak habis tulis lagi ni. Tulis sampai Aina. Okay, sebab saya nak kenal lah student saya kan. Sebab kita boleh tengok physical. So, kita tengok daripada jauh. So, I'm hoping that semua student saya dapat tulis dengan, supaya saya dapat mengenali you all macam mana kan. Sebab tu saya minta awak letak hobi. Lepas tu awak suka apa? Awak suka kucing ke apa ke? Awak bela kucing kat rumah. Apakah awak ni lah awak suka, macam saya suka berlari. Tiap-tiap petang saya akan make sure saya berlari. Setiap minggu at least 5 hari seminggu saya akan berlari. Kadang-kadang 5, kadang-kadang 6. Rasa tak sihat macam mana pun saya akan bangun dan pergi berlari. Okay? Sebab macam berlari tu saya punya akan menyebabkan kita jadi macam bila kita berlari, kita exercise, dia akan awak belajar dulu kan kimia kan? Biologi, merembeskan hormon yang baik. Okay? So bila kita kerja, lepas tu kita take care of our family, stress kan? Jadi kita stress dan hormon yang tak baik tu ada dalam badan kita. So macam mana kita nak make sure kita punya mental healthness tu dalam keadaan yang baik? Kita kena buat sesuatu yang kita suka. Ada yang suka berkebun, ada yang suka pergi gym, ada yang suka berbasikal. Sekarang ni memang trend berbasikal kan. Walaupun bahaya sedikit, tapi ramai yang suka berbasikal. Ada yang suka berenang, ada yang suka pergi tepi pantai tengok ombak. Macam saya suka berlari. Kalau saya tak berlari, saya rasa macam stres dalam diri saya tu tak keluar. Okay. Saya sendiri paling jauh saya pernah masuk event lari half marathon which is 21 km. Sepatutnya tahun ni lepas raya hari tu saya lari my first full marathon 42 km. Tapi disebabkan oleh COVID benda tu cancel. Saya pun tak cuba lari lagi lepas tu. So harapan saya lepas ni lepas anak saya dah habis SPM ni, saya akan ajak dia, anak saya yang you all tengok kat depan tadi tu,
Saya akan ajak dia lari 30 km dululah sebelum saya. Sebab daripada kawan-kawan saya yang dah pernah lari 42 km, dia kata you cuba lari 30 dulu. Once you lepas 30, then you can go for 42. Sebab 30 tu macam dia punya peak lah. So bila 30 tu you macam rasa nak mati, letih apa semua. You lepas 30, you masuk 33 km, nak habiskan 40 boleh. Saya tak tahulah, saya tak pernah cuba. So doakan saya berjaya. Bila tu saya pun tak tahu lagi bila. Okay. Favorite lari saya, kalau di Malaysia ni, dulu saya pernah tinggal Putrajaya. Jadi favorite spot saya lari adalah di Putrajaya. Sebab kat sana kawasan dia besar. Kan? Lepas tu kita boleh macam lari tidak di tempat yang sama dan selamat. Dengan traffic dia tak banyak. Lepas tu ramai juga yang berlari. Dan tidak banyak orang jahat lah. So kita rasa selamat. Second favorite tempat larian saya dekat Terengganu ni is dekat Drawbridge. Sebab saya boleh lari straight aja sampai ke, saya akan parking dekat bawah Drawbridge. Saya akan boleh lari pergi straight ke airport Terengganu. Boleh sampai UMT kalau saya rajin. Lepas tu patah balik ke belah sana, saya boleh sampai KTCC Mall ataupun terus ke Batu Buruk. Itu favourite saya punya tempat lah. Okay, so saya nak you all cerita kat saya macam tu dan saya akan ambil masa untuk tengok. Okay, student saya yang beberapa ni, kita ada few minutes lagi kan. Ramai juga yang dekat KL ni kalau kita tengok screen ni. Mungkin ada yang dekat daerah PJ, dia kat PJ. So PJ sekarang ni tengah very red zone. So saya Apa dia cikgu? Saya harap you all dapat take care of yourself. Ada kat Kapa. Kapa is, Saya buat nota ni nampak ni. Memang terbaik. Kapa ni. is Kuala Selangor kan. Sekolah Kuala Selangor. Tapi dia pening sikit ada macam sini dengan sejarah, depan ni dia ajar lain. Nurul Nabila. Okay. Hobi makan. Okay, awak suka makan apa Nabila? Dan cakap jangan lupa pasal COVID-19 juga. Okay. Okay, Nabila dekat Kapal Selangor. Kat Kelang siapa dia? Ada tempat je. Saya tak tahu siapa dia kat Kelang. G Tivia, awak dekat KL. Oh, awak duduk kat Pudu ya? Oh, okay. You hope that vaccine dapat jumpa betul lah. Betul. Sebab kita nak hidup normal seperti biasa. Tivia, can you please give me your picture? Macam mana saya nak tahu you yang mana satu? Nanti you upload you punya picture, okay? Ada orang dekat Sungai Buloh ke ni? Ke kat mana ni? Daman Sarah Perdana, hai. Ni siapa? Awak tak habis tulis lagi ni Okey, tak apa. Kalaupun kelas kita habis tulis, dah habis, kelas kita dah habis, you jangan stop menulis, okey? Sebabnya saya nak tengok juga kawan student saya ni. So, seorang ni daripada Kajang. Wow. Alah, awak tak update lagi. Siapa yang daripada Kajang ni? Nanti letak muka awak siapa dia So, Kajang pun red spot juga. Sebab semalam pun dah banyak daripada Kajang kan. Dekat hentiang Kajang pasal saya CS ke apa. Sebab saya pun ramai kawan-kawan saya dekat Kajang. Semenyih, hai Nadira. Okay, Semenyih pun dekat dengan kawasan yang merah. Please take care of yourself. Jangan keluar rumah. Jangan lepak dengan kawan-kawan. Oh, ni Najwa Nazli. Tadi Najwa Ain kan? Betul ke? Ke yang sama? Saya confuse sedikit. Daripada Ampang. Kampung Tasik. Permai. Awak dulu sekolah menengah Tasik ke? Tidak ke? Sebab kakak ipar saya dulu mengajar di sekolah Tasik. Kalau tak salah saya kat Ampang. Ni Tivia tadi. Daripada Sungai Buloh ni tak ada nama lagi kan? Kalau boleh saya tahu nama you all. Daripada Rawang. Oh, Anusha, you kat Rawang you kan ni kan? Betul. Macam mana saya nak tengok tulisan kat bawah ni? Tak boleh buka lah. Wow. Okay, daripada Johor ada 2 orang. Okay, ni menarik daripada Johor. No, Johor 3 orang sebenarnya. Ada yang di Muar, Batu Pahat. Amirul Hafiz, awak dekat Parit Jawa. Okay, hobi jogging. Okay, kalau awak ada dekat UMT, mungkin kita boleh jogging sama-sama. Awak matrik mana? Matrik Kejaksaan Johor. Okay. Alright, good. Razik. Oh, Razik awak kota tinggi rupanya. Jauh awak ada. Siapa lagi ni? Oh, Jaili juga berada di Johor. Tadi saya panggil 2 orang daripada Johor ya.
Jack, okay. Oh, watching YouTube, okay. If that makes your happy hormone from watching the YouTube, so you continue watching YouTube. Semua hati-hati, takut power spek mata you bertambah. Okay. Okay, kawan-kawan yang lain pun boleh feel free to click your friends dekat sini so that nanti you can kenal with each other. You sekarang pun tak kenal with each other kan? Oh, awak ada dekat kompleks penjara Melaka, Sungai Udang, okay? Awak diploma teknologi makmal. Alright. Oh, nak jalan-jalan kat pulau. Bagus, Iqmal. Saya biasa pergi kat Sungai Udang tu sebab anak saya sekolah di Sekolah Imtiaz Melaka. So, saya pernah pergi kat KFC Sungai Udang ke apa. Dekat kompleks penjara tu kan. Apa nama tu? Melaka pun ada kes juga. Kemarin dulu kan 16 kes dekat Melaka. Ada kluster bukit ke apa. So, please take care of yourself. Alright. Oh, Najwa Ali pun ada di Melaka juga rupanya. Awak Melaka dekat mana ni? Kenapa tak bagi tahu? Okay. Sebab saya biasalah pergi Melaka. Sebab anak saya yang sulung form 5 tahun ni, dia SPM COVID. Which is tak ambil tahun 2020, tahun 2021 baru ambil. Dia dekat Imtiaz Melaka. Adik dia form 2 pun berada di Imtiaz Melaka. Apa nama? Sekarang ni cikgu suruh balik cuti. Saya pun tak tahu bila dia akan kembali ke sekolah, bila dah balik cuti kan, sebab ramai yang datang dari kawasan merah. So, yelah, kita doa for the best lah, macam yang kawan-kawan you minta jumpa vaksin kan, so that COVID boleh lari dan kita boleh kelas yang normal lah, lagi best kan. Walaupun kelas online kita ni boleh guna macam-macam gadget, tapi still kita rasa macam kelas jumpa tu lagi elok kan. Oh, ada seorang di Sungai Petani. Hai, ni siapa ni? Kenapa tak habis tulis lagi kat Sungai Petani ni? Nama siapa Sungai Petani? Suami saya sekarang berada di Alostar. Dia sebagai bekerja di Al-Bukhari International University. Masa PKP pertama kami memang start dekat Kedah for 2 months 2 months lebih kot. Bulan puasa baru kami balik. Okay, sebab bila start PKP tu kan cuti sekolah, kebetulan saya pergi ke sana. Jadi kelas saya pun masa tu saya ajar matematik kejuruteraan 2 di Kedah lah, di Al-Bukhari University. Okay. Alright, so dah pukul 1 dah. Terima kasih student untuk kelas hari ni. Terima kasih juga kerana berinteraksi, very interactive in today's class. Saya sangat happy bila you all isikan Padlet ni. So make sure walaupun kita dah log out selepas ni pun awak masih isi Padlet tu, sebab Padlet tu di ruangan lain. Jadi you boleh je isi, sebab saya akan tengok nanti student saya macam mana kan. Ni apa ni? Hadi kacak bergaya muah-muah. Apa benda lah you all ni? Okay. Okay, anyway, tulis dan saya harap kita boleh kenal. Dan pada masa yang sama, kita ada kelas esok kan? Esok kan? Oh my god, esok ada satu lagi kelas. Pukul 9. Saya update. Esok Padlet kita try buka. Kawan-kawan semua update. Okay. Dan pada masa yang sama, please stay safe. Jangan keluar rumah. Dan sentiasa pakai mask lah kalau you nak keluar rumah. Dan sentiasa sanitize your hand. Okay. So itu saja. Terima kasih student. Assalamualaikum and bye-bye. Thank you for today. Bye.